Okay, so hari ni kita nak tengok bab 3. Okay, kita nak buat ulang kaji bab 3, kelestarian alam sekitar. Okay, kita teruskan soalan nombor 1 lah. Okay, sekumpulan pegawai di Jabatan Alam Sekitar telah melakukan ujian untuk mengkaji garis. Apa soalan? Garis. Okay, melakukan ujian untuk mengkaji tahap pencemaran udara di beberapa kawasan perindustrian. Okay, jadual 1 menunjukkan indeks pencemaran udara ataupun IPU di beberapa kawasan yang dicatatkan pada jam 11 pagi pada 20 Oktober 2020. Okay. Jadi jadual 1 ni ditunjukkan kawasan dan juga IPU dia. Okey, bacaan IPU dia. Okey, kalau dekat Kampung Bahagia bacaan dia 45, Kampung Petiti 78, dekat Kampung Wawasan 111. Okey, daripada jadual ni kita boleh kata Kampung Wawasan ni mencatatkan bacaan IPU yang sangat tinggi. Maksudnya dia sangat tercemar lah. Okey, jadi soalan A. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan jadual 1. Apa yang kamu nampak kat situ? Berdasarkan jadual 1 tu apa yang kamu nampak? Okey, kita kata dekat Kampung Wawasan tu bacaan IPU dia sangat tinggi. So, okey, pemerhatian apa kita nampak? Bacaan IPU ataupun bacaan indeks pencemaran udara bagi Kampung Wawasan lebih tinggi berbanding Kampung Bahagia dan juga Kampung Petiti. Okey, kita ulang lah. Bacaan indeks pencemaran udara di Kampung Wawasan lebih tinggi berbanding Kampung Bahagia dan Kampung Petiti. Okey, so pemerhatian dia bacaan indeks pencemaran udara di Kampung Wawasan lebih tinggi berbanding Kampung Bahagia dan Kampung Petiti. Okey, soalan B. Tuliskan satu inference berdasarkan pemerhatian. Okey, inference ni maksudnya sebab. Okey, sebab. Okey, inference ni sebab. Sebab apa kamu kata atas tadi tu, pemerhatian tu. Sebab apa kamu kata indeks pencemaran udara Kampung Wawasan ni tinggi. Okey, disebabkan oleh pencemaran udara yang tinggi. Okey, disebabkan oleh pencemaran udara yang tinggi. Okay, sebab IPU ni dia baca untuk indeks pencemaran. Okay, indeks pencemaran udara. So, bila bacaan dia tinggi, maksudnya dekat Kampung Wawasan ni pencemaran udara dia tinggi. Okay, pencemaran udara di Kampung Wawasan sangat tinggi. Okey, soalan C. Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama kat sini? Dimalarkan ni maksudnya yang sama. Okey, apa yang sama kat sini? Jawab Sat. Buka mic jawab Sat. Apa yang sama kat sini? Apa yang kita tak ubah? Waktu. Ataupun masa. Okey. Masa. Okey, masa. Ataupun kita boleh kata hari. Hari pun boleh. Tarihan. Okey, yang bergerak balas apa dia? Apa yang bergerak balas? Jawab Sat seorang. IPU ataupun indeks pencemaran udara. Okey, kalau kawasan ni?
Kawasan ni adalah MP. Okey, manipulasi. IPU ni BB, bergerak balas. Okey, so dia sebenarnya advantage juga kalau dibagi soalan dalam bentuk jadual sebab selalunya bahagian atas ni MP, bahagian bawah ni BB ataupun sebelah kiri ni MP, sebelah kanan ni bergerak balas. Tapi dia bagi macam ni. Okey. Jadi kalau manipulasi dia adalah kawasan, kita boleh kata kawasan perindustrian. Kalau MP dia lah manipulasi. So yang bergerak balas adalah indeks pencemaran udara. Okey, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pengilang di kampung wawasan untuk mengurangkan indeks pencemaran udara? Okey, apa yang pengilang di kampung wawasan ni boleh buat supaya indeks pencemaran ataupun IPU dia jadi rendah. Dia nak kawal pencemaran. Apa yang dia boleh buat? Kamu buat jawapan dia. Apa? Apa yang dia boleh buat? Yang ni pencemaran udara, nah. Okey, apa langkah yang dia boleh buat? Okey, jawab seorang. Tak dengar. Bukan. Yang tu untuk kecekapan tenaga. Bukan. Yang ni untuk mengelakkan pencemaran udara. Kamu kena faham soalan dia. Okey, pencemaran udara di kawasan kilang disebabkan oleh apa? Okey, Walim pula jawab. Asap. Okey, apa yang kita boleh buat dekat asap kilang tu? Macam mana pun kilang memang buat keluar asap. Dia macam mana pun memang dia kena buat keluar asap dia tu. Apa yang kita boleh buat? Ya. Kita mesti tapis. Jadi, menapis asap sebelum dilepaskan daripada cerobong asap. Okey, menapis asap sebelum dikeluarkan. Yang tu je. Okey. Okey, kalau pencemaran air pula. Okey, kita nak mengelakkan, kilang tu nak mengelakkan pencemaran air, kita perlu merawat sisa kumbahan sebelum dibuang ke dalam sungai. Tengok, jawapan tu kena tengok kepada soalan. Okey. Okey, soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan pencemaran yang berlaku di sebuah kawasan penempatan. Pencemaran di kawasan penempatan. Kalau tadi perindustrian kan? Okey. Nyatakan jenis pencemaran pada rajah 2. Pencemaran apa? Udara. Okey, pencemaran air. Okey, soalan B. Berikan satu punca berlakunya pencemaran ini. Apa yang menyebabkan pencemaran air tu? Okey, sisa bahan kimia. Lagi? Eutrofikasi tu kesan dia. Soalan B. Punca dulu. Apa yang menyebabkan pencemaran air kat situ? Okey, kamu sebut tadi pencemaran bahan kimia kan? Boleh. Okey, pembuangan sisa pepejal pun boleh. Kadang-kadang kita ikut dan kan, makan ropok tauk dalam sungai. Tu sisa pepejal lah tu. Okey, pembuangan sisa pepejal, tumpahan minyak, ataupun pembuangan sisa toksik. Okey, jawab satu saja sebab markah dia satu sahaja. Okey, soalan C. Apakah kesan pencemaran ini terhadap ekosistem? Tadi ada kawan-kawan sebut eutrofikasi. Boleh? Okey, lagi? Apa kesan dia? Pencemaran air terhadap ekosistem. Ekosistem ni maksudnya hidupan yang dalam air tu. Apa kesan dia? Okey. Banduk terancam. Bukan hidupan laut. Hidupan akuatik. Okey, hidupan akuatik akan musnah. Akuatik lah. Okey. Lepas tu kita boleh buat memusnahkan habitat. Okey. Okey, soalan D. Wajarkah, bolehkah
wajarkah pencemaran ini ditangani dengan penggunaan teknologi hijau dan jelaskan kesannya, alasannya. Okey, 2 markah. Okey, markah yang pertama, kalau soalan macam ni dia tanya wajarkah, kamu boleh jawab 2 tau. Okey, kalau kamu jawab wajar, apa sebab dia? Kalau kamu jawab tak wajar, apa sebab dia? Okey, alasan dia mesti orang kata apa, ada kaitan dengan yang depan tu. Okey, kalau wajar, sebab apa teknologi tu sesuai. Okey, kalau tak wajar, sebab apa tak sesuai. Okey, kalau kamu jawab wajar, okey, jadi markah yang pertama kamu jawab wajar, dapat dah 1 markah. Okey, markah yang kedua, okey, sebab apa kamu kata wajar? Sebab apa? Sebab apa kita boleh guna teknologi hijau ni untuk kita hapuskan ataupun kita elakkan pencemaran air tu. Okey. Dalam buku teks ada. Muka surat 103 dalam buku teks tu. Okey, kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Kita guna penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey. Okey, mikroorganisma efektif ni kita ada 3. Bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan juga yeast. Okey, so daripada situ, okey, maksudnya teknologi hijau ni kita boleh orang kata apa, merawat balik air yang tercemar menggunakan mikroorganisma efektif ataupun EM, effective microorganism. Okey. Jadi kalau kita jawab wajar, okey, kerana teknologi hijau mesra alam dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Okey, dia mesra alam maksudnya dia tak mencemarkan baliklah alam kan. Okey. Okey, kalau kamu jawab wajar, okey, kerana teknologi hijau mesra alam dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Okey. Okey, kalau kamu jawab tidak wajar, boleh. Okey, boleh. Okey, sebab apa? Sebab apa tak wajar teknologi hijau ni? Okey, jadi teknologi hijau ni dia mengambil masa yang lama sebab dia menggunakan alam semula jadi. So, kalau kamu jawab tak wajar, okey, kerana mengambil masa yang lama untuk menangani pencemaran air. Sebab apa? Sebab kita guna 3 mikroorganisma tadi, dia mengambil masa yang lama tau. Okey, kamu boleh bacalah dekat info sains tu, muka surat 104 tu, okey, dia terangkan ketiga-tiga jenis mikroorganisma tu apa yang dia boleh buat. Okey, jadi mikroorganisma ni dia mengambil masa yang lama untuk merawat air itulah. Okey, kalau kamu jawab wajar tadi sebab dia tak mencemarkan alam sekitar. Okey, dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Kalau kamu jawab tak wajar kerana mengambil masa yang lama untuk menangani pencemaran air. Okey, soalan E. Bagaimanakah mikroorganisma efektif, EM tu, okey, membantu menyelesaikan masalah pencemaran ini? Kamu boleh ambil lah dekat muka surat 104 tu. Okey, ambil dekat tu yang pertama boleh, kotak biru, kotak hijau, kotak kuning. Ambil lah salah satu. Okey, kalau kamu nak ambil bakteria asid laktik, okey, dia merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Ataupun kamu boleh tulis bakteria fotosintetik, dia mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Ataupun yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okey, nak senang ambil bakteria asid laktik lah. Okey, dia merawat sisa kumbahan. Tulis yang tu saja sebab dia 1 markah je. Tak payah penerangan yang panjang. Dia mesti ringkas, padat dan tepat. Tu saja.
Okay, so kalau kamu ambil bakteria asiletik, okay, tulis bakteria asiletik merawat sisa kumbahan dan menyingkirkan bau busuk air. Okay. Okay, kita proceed. Soalan nombor 3, soalan esei. Okay. Boleh ke? Kau laju sangat? Boleh, okay. Tak apa, nanti kalau tertinggal, boleh ni lah. Tengok balik video Hak Sazal bagi nanti lah. Okay, soalan bahagian C, soalan esei. Yang ni mungkin soalan nombor 12 ataupun soalan 13. Okay. Okay. Soalan 1A, apakah yang dimaksudkan dengan mikroplastik? Okay, dapat jawapan tak? Apa maksud sekali lagi? Okay. Okay. So, point dia kat sini adalah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada dalam badan organisma akuatik. Okey, muka surat 98 buku teks. Okey. Kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Okey, B, apakah sumber utama mikroplastik? Apa sumber utama dia? Okey. Siapa dapat jawapan? Di mana sumber dia Ya, okey. Berasal daripada pelbagai jenis produk plastik. Okey. Dekat muka surat 98 juga nah. Okey, soalan C. Bagaimanakah mikroplastik dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma lain dalam rantai makanan? Okey, kamu tengoklah tu rajah 3.6 tu, mikroplastik dalam siratan makanan. Okey, macam mana mikroplastik tu dipindahkan daripada satu organisma ke organisma lain ke dalam tu. Okey, jadi kita boleh kata mikroplastik dimakan oleh ikan. Okey. Mikroplastik dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh manusia. Macam tu je lah. Kan? Okey, ikan. Mikroplastik dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh manusia. Habis. Itu je. Okey, maksudnya kalau kata kita nak tulis lah. Kalau dia kata rantai makanan kan. Rantai makanan pendek je. Kalau dalam buku tu rantai makanan. Okey, so mikroplastik. Okey, jadi ringkasan dia. Okey, dimakan oleh ikan. Lepas tu, ikan dimakan oleh manusia. Macam tu je lah. Tapi kena tulis dalam bentuk ayat lah sebab dia soalan esei kan. Okey, mikroplastik dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh manusia. Right. Soalan D. Rajah menunjukkan dua pembungkus makanan yang dihasilkan daripada dua jenis bahan yang berbeza. Okey, dua jenis bahan yang berbeza. Okey, yang pertama dihasilkan daripada mikroplastik. Okey, inilah polystyrene kan. Bekas polystyrene tu. Okey, yang kedua dihasilkan daripada ubi kayu. Ubi kayu pun dia boleh buat bukan makanan, dia berproses. Okey. Nyatakan perbandingan antara kedua-dua bekas ini. Okey, kalau dia kata perbandingan dua benda, kamu buat dalam bentuk jadual. Okey, buat dalam bentuk jadual lah. Okey, so kolom yang pertama. Okey, bekas daripada mikroplastik. Okey. Okay, yang kedua, kolom yang kedua, bekas daripada ubi
kayu. Okey. Lepas tu garis. Kita buat perbandingan dia. Okey, perbandingan. Okey, dia nak 4 markah kan. So, kita mesti ada 4 poin. Okey, so yang pertama, apa dia? Apa perbandingan yang pertama? Okey. Kalau berlainan, memang dia berlainan sumber. Okey. So, apa, kalau mikroplastik ni, apa sumber dia? Ya, plastik kan? Okey, plastik tu adalah bahan bukan organik. Okey, so yang pertama, diperbuat daripada bahan bukan organik. Okey, diperbuat daripada bahan bukan organik. Okey, kalau yang ni, bekas ubi kayu diperbuat daripada bahan organik. Okey, baru dapat 1 markah nah. Hak ni betul. Hak ni betul. Baru dapat 1 markah. Okey, yang kedua, perbezaan yang kedua, apa yang kita boleh kata kat sini? Okey. Okey. Jadi kamu kaitkanlah dengan yang first ni. Okey, yang ni bahan bukan organik. Dia boleh diuraikan secara semula jadi tak? Plastik boleh diuraikan secara semula jadi tak? Dia boleh mereput semula jadi tak? Tak boleh kan? Okey, so yang kedua, tidak boleh diuraikan secara semula jadi. Tidak boleh diuraikan secara semula jadi. Okey, yang ni kalau ubi kayu ni boleh diuraikan secara semula jadi. Okey. Okey, markah yang kedua. Markah yang ketiga, poin yang ketiga. Okey, apa lagi kita boleh kata perbandingan antara dua benda ni? Okey. Boleh? Boleh? Poin yang ketiga. Okey, kalau guna mikroplastik, penggunaan dalam jangka yang panjang akan menjejaskan kesihatan. Boleh? Cuba kena perbetul ayat tu sikit lah. Bagi nampak orang kata apa, bagi jelas. Okey? Okey, so yang ketiga tadi kalau kamu kata akan menjejaskan kesihatan sekiranya digunakan secara dalam jangka masa panjang. Okey, menjejaskan MK kesihatan. Menjejaskan kesihatan sekiranya menggunakan dalam jangka masa yang panjang. Okey, maksudnya bila kita beli bekas polistiren tu, kita guna balik. Bila kita guna balik tu, mestilah kita benda panas kan. Bila benda panas campur dengan bahan kimia dalam ni, dia akan terurailah masuk dalam makanan kita. Jadi benda ni dia guna sekali sahaja. Okey, bila kita beli, kata kita bungkus makanan kan. Bila kita guna, kita terus buang. Kita tak payah recycle dah. Dia tak boleh recycle tau. Okey. Untuk bekas ubi kayu pula, okey, yang ni selamat digunakan berulang kali ataupun tidak menjejaskan kesihatan. Tidak menjejaskan kesihatan sekiranya digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey, satu lagi. Kan dapat markah penuh ni. Yang keempat apa dia? Yang keempat. Apa lagi perbandingan antara dua ni? Mikroplastik tidak mesra alam. Boleh? Okey. Mikroplastik tidak mesra alam. Okey, lepas tu yang ni yang ubi kayu tu mesra alam. Boleh? Okey. Ataupun kita boleh kata mikroplastik ni mudah diperoleh. Yalah, dia banyak kan, di kedai banyak kan. Okey, kalau yang ubi kayu ni sukar untuk diperoleh sebab dia kena proses dulu, banyak proses dia. Okey? Sebenarnya maksudnya ambil orang kata apa ataupun macam ni. Ambil kelebihan ubi kayu lawan dengan kekurangan ni. Dapatlah perbandingan dia kan. Okey? Okey, 4 markah kat situ. Okey, soalan E. Raja menunjukkan 2 beg
Okey, 2 beg yang digunakan untuk mengisi barangan yang dibeli oleh pelanggan di sebuah pasaraya tertentu. Pelanggan diberikan pilihan untuk memilih beg yang bersesuaian bagi mengisi barangan yang dibeli. Okey, beg kertas harga dia 50 sen. Okey, beg plastik harga dia 20 sen. Macam kamu pergi kedai lah kan. Okey, kadang hari Jumaat, hari Sabtu. Okey, kalau kita nak plastik, dia akan charge kita setiap plastik tu 20 sen. Tapi yang jadi isunya, dia charge kat kita. Tapi sebenarnya kedai tu yang dapat untung. Bukan dia membantu kepada alam sekitar pun sebenarnya. Tu jadi isu tu. Okey, cuma dia nak educate kita lah sebagai pengguna ni supaya mengurangkan penggunaan beg plastik. Okey. Jadi dekat pasaraya tu, okey, kalau beg kertas, yang ni kita kata bagus lah kan. Sebab apa? Sebab dia tak mencemarkan alam. Dan dia boleh reput sendiri. Okey. Tapi yang ni harga dia murah. Dia mencemarkan alam kan. Okey, sebagai seorang pelanggan, okey, kamu pergi kedai tu. Pilih beg yang terbaik dan nyatakan kebaikan dan kelemahan kedua-dua beg tersebut. Okey, 4 markah. Markah yang pertama, okey, kamu tulis satu kebaikan beg kertas. Okey, baik. Satu kebaikan beg kertas, satu keburukan beg kertas. Okey, ini 2 markah kat sini. Okey, lepas tu markah yang ketiga, satu kebaikan beg plastik, satu keburukan beg plastik. Okey, so kalau beg kertas, apa kebaikan dia? Apa kebaikan dia? Okay. Boleh? Ya. Ya, betul. Boleh diuraikan secara semula jadi. Okey, ni kebaikan dia. B. Okey, keburukan dia apa? Apa keburukannya? Okey, betul. Tidak tahan lasak. Okey. Keburukan dia lah. Ataupun kita boleh kata harga dia mahal. Okey. Kalau beg plastik pula, kebaikan dia. Apa yang baiknya beg plastik ni? Apa kebaikan dia? Ada juga kebaikan dia naknya. Apa dia? Apa kebaikan dia? Lawan balik dengan keburukan sini. Dia tahan lasak. Kalau dia kena air pun, dia tak orang kata apa, tak rosak kan? Okey. Keburukan dia? Lawan balik dengan kebaikan ni. Okey, keburukan dia adalah tidak boleh diuraikan secara semula jadi. Okey. Kalau tulis ringkas saja sambil saya cakap lah. So kena tangkap betul-betul. Okey. Okey, jadi markah tu tak komplit lagi 4 tau. Okey, kamu nak pilih yang mana? Kamu nak pilih beg kertas ke kamu nak pilih beg plastik? Yang terbaik. Kan? Beg kertas. Selalunya beg kertas lah. Okey. Saya memilih ayat last sekali lah sampai kamu buat kebaikan keburukan tu. Okey, ayat last tu. Okey, beg kertas adalah pilihan yang terbaik kerana boleh diuraikan secara semula jadi. Ambil bahagian kebaikan dia, jangan ambil keburukan dia Okey. Sebab kita sekarang ni, zaman sekarang ni, kita lebih kepada kelestarian alam sekitar. Maksudnya kita nak menjaga, kita nak memulih balik alam sekitar. Okey, so beg kertas adalah pilihan yang terbaik kerana boleh diuraikan secara semula jadi. Okey, barulah komplit 4 markah. Kalau kamu tak tulis ayat last tu, okey, markah kamu takkan jadi markah 4 mungkin dia akan bagi 3 sahaja sebab kamu tak menjawab soalan. Kamu tak menjawab soalan secara lengkap. Okey, jadi beg kertas adalah pilihan yang terbaik kerana boleh diuraikan secara
semula jadi. Okey. Habis dah.